Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/Azril Nazli, alias kita borak santai pagi ini. Semalam ada seorang lagi rakan saya, rakan perlumbaan saya, tiba-tiba masuk grup WhatsApp saya yang berkaitan dengan pelaburan wang kripto. Sebenarnya patutnya tulis dalam kurungan juga pelaburan dan juga peleburan. Jadi saya nak cerita hari ni risiko sebelum anda melabur ke dalam wang kripto ni, saya nak bercerita risiko dia. Adakah dia sentiasa untung? Siapakah yang membuat duit? Dan siapakah yang orang mana yang paling rugi sekali dalam bab-bab melabur dalam wang kripto ni Okey, mari saya bercerita tentang pasaran wang kripto ni. Market dia kecil tak besar. Market dia sangat kecil dan mengikut coin lah. Dan coin paling besar, coin tu saya samakan dengan saham, pegangan saham. Jadi coin paling besar, paling mahal ialah Bitcoin lah. Jadi Bitcoin dia sekarang ni, satu coin pernah mencecah RM300,000 seunit dan telah jatuh kemarin ke 266,000 unit dan sekarang stabil di 277,000 unit. Jadi koin-koin utama, saham-saham utama dalam dunia Bitcoin ni ialah Bitcoin sendiri itself, Ethereum, betul apa lagi, LTC, Litecoin, apa lagi yang popular sekarang ni di Malaysia, XRP. Kalau search pasal XRP, memang sangat-sangat popular sekarang ni sebab kenaikan mendadak daripada RM2 ke RM sekarang dalam sekitar RM8 dalam proses mendebusi ke RM10 sekarang. Dan juga banyak lagi lah alternate coins. Alternate coins ni satu bisnes, satu ruang space yang belum lagi dieksplor oleh pelabur-pelabur kripto ni. Jadi saya nak bercerita tentang pasaran kripto ni. Dia sangat volatile. Jadi katakan anda hari ni anda beli satu coin dengan harga RM10,000, tak sampai 1 jam ni lagi RM10,000 anda hilang hilang nilai. Bukan hilang terus, hilang nilai ke RM8,000, RM7,000, RM6,000. Tapi coin tu anda pegang, anda tak hilang teruslah duitnya. Maksudnya nilai yang dipegang oleh coin tersebut boleh hilang dalam sekelip mata. Kemungkinan besar adalah membeli pada waktu dia tengah mahal. Contohnya macam sekarang ni, Dogecoin, saya panggil Dogecoin, dalam sejam lepas harga dia mencecah sehingga 0.171 berapa 181 19 lah jadul lah kan. Sekarang dah menurun lah kan. Jadi dia dalam proses nak memecahkan USD 0.20 lah, 0.18 tadi. Jadi sekarang ni dah turun. Jadi pada saya Dogecoin ni adalah satu platform yang sesuai untuk anda layan sebab kos sesaham dia agak rendah ni, dalam 50 sen, dalam 5, masih lagi sekitar 50 sen ke 60 sen harga sewaktu SRP mula-mula diperkenalkan dahulu. Sebab sekarang SRP sudah agak mahal, sudah agak tepu. Jadi macam nak memecahkan dia ke melepasi RM2 tu agak payah. So tak silap saya hari ni masuk hari kedua hari ketiga di mana SRP tidak bergerak daripada melepasi paras, kalau kat Malaysia ni kat Luno tu paras RM8. Jadi paling tinggi pun semalam RM8.40 semalam kan. Jadi kita tengok minggu ini macam mana. Adakah pemain-pemain saham ataupun pelabur saham ni ingin meletakkan duit di SRP. Adakah SRP masih dalam demand? Dia sekarang ni yang top performing coins ialah Dogecoin sekarang ni lah. Pagi tadi gain sampai 36.6%, waktu 14 April gain sampai 76%. Dahsyat betul gain dia. Jadi kalau beli waktu mahal ni memang rugilah. Sebab saya jamin kejap lagi dia akan turun. Tengah hari nanti dia akan turun. Okey, jadi
untuk rakan saya yang baru nak mencuba wang kripto masih tidak terlambat. Dan sekarang market agak bearish. Bearish ni maknanya semua coin utama di pagi tadi saya cek di Luna, koin-koin utama masih lagi rendah lah, terutamanya XRP. Jadi waktu ini waktu terbaik untuk melabur jika anda yakin ianya boleh pergi ke RM10 seunit. Jadi waktu bila nak beli pada saya terbaik ialah waktu maghrib. Waktu maghrib harganya akan rendah. Jadi kita tak boleh ramal time bila SRP ni akan membuat untung ataupun. Sebab tu kalau masuk permainan wang kripto ni, masuk dengan betul-betul harapan besok nak kaya, memang tak boleh lah. Dia tak macam tu, fungsi dia tak macam tu. Jadi macam SRP ni yang menguntungkannya lah orang yang mengambil risiko untuk percaya ianya akan pergi ke RM8 waktu ini. Sewaktu dia masih lagi tahun 2017 masih lagi bawah RM1 dan apa tu pernah mengalami crash besar-besaran, 2 kali crash jadi silap saya. Jadi orang-orang yang hati dia betul-betul keras, hati dia padu dan dia sangat percaya yang nilai SRP ni akan pergi ke RM10. Jadi nak katakan adakah sekarang waktu terbaik untuk melabur SRP? Saya pun suka nak nyatakan, sebab satu dunia dah membeli SRP dan mungkin dah mengambil untung daripada SRP dan mungkin dah keluar mencari koin-koin baru yang baru nak up. Dan dalam radar ialah Doji, ADA, Win tak boleh lah kan, Win tu koin kasino, tapi memang performance bagus. Jadi kalau anda ada RM1,000-2,000 kalau nak melabur pada saya SRP sudah mahal lah pada saya lah kan. Tapi melabur dengan cautious lah. Saya bukannya financial advisor anda untuk apa ni, untuk anda melabur sebab jangan fikir aku masuk duit, besok nak duit tu nak naik pula. Risikonya kalau anda masuk duit sekarang, besok SRP turun RM6, adakah anda sanggup menerima kenyataan ataupun anda akan klik sell untuk exit the market. Jadi jangan anggap permainan wang kripto ni adalah satu apa nak cakap, mutlak, satu medan yang mutlak untuk buat duit. Lagi satu tip saya, kalau anda dah terbeli waktu SRP waktu mahal, katakan RM8 lebih, RM8.60 dan sekarang ni harga dia tak perform kan. Jadi keinginan untuk klik sell tu setinggi kan, sebab takut rugi kan. Jadi pada saya, jika anda seorang yang cepat panik ataupun tak boleh melihat duit anda berkurang, melabur dalam wang kripto ni pun bukan untuk anda. Dia tak boleh orang yang cepat panik, tidak boleh orang yang nak cepat kaya. Yang cepat kaya, dia geram tengok SRP tengah naik, time tu lah dia beli. Padahal sebenarnya beli waktu tenang dan menunggu dia naik hujung minggu ataupun waktu-waktu yang kita tak sangka lah, subuh ke. Tapi kalau mau beli time harga dia menaik juga, memang cari nahas lah. Time naik juga nak beli, memang cari nahas. Time tengah candle hijau tengah tinggi tu, time tu juga beli. Memang cari nahas lah. Jadi sebenarnya membeli SRP waktu tenang. Dekat Binance ada, dekat Luno kan ada graf, boleh tengok dia tenang naik sikit, changes tu sikit. Changes tu tak melebihi 1% waktu tu lah sesuai nak beli. Tak kisahlah mahal ke murah time tu, tapi time tu lah yang waktu sesuai nak beli. Okay. Jadi hari ni saya nak bercerita juga istilah yang sering digunakan dalam dunia cryptocurrency ni. Saya kena cari tempat yang menarik untuk saya apa kita jalan dulu. Jadi biasanya istilah yang digunakan dalam dunia cryptocurrency ni seperti ATH, all time high, SL. All time high tu apa? ATH tu contohnya hari tu SRP berjaya mencecah RM9, jadi itulah dia panggil all time high sepanjang hayat dia lah. Macam Bitcoin mencecah RM300,000, itu dipanggil all time high. ATH. FOMO, fear of missing out, ni FOMO, memang maksudnya
apa tu, dia takut tertinggal kapal sebab tengah naik, dia pergi beli time mahal. Itu FOMO lah, satu contoh FOMO. Panic sell, lepas itu menjual sewaktu harga 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 tengah menjual turun, time tu dah dijual. Apa lagi saya nak istilah SL, stop loss. Jadi kita jangan yakin sangat harga tu tinggi sentiasa, jadi buatlah stop loss atau dipanggil SL. Apa lagi? Nanti saya akan buka saya punya, tak boleh buka time driving kan. Jadi hari ni hari Jumaat pagi tadi saya cek SRP pun paling tinggi pun RM8.60 sesaham, paling tinggi. Lepas tu dia reda kembali ke RM8. Jadi siapa yang membeli SRP pada sekitar RM8.5, RM8.6, waktu ini bukan waktu terbaik lah untuk menjual. Jadi nantikan sahaja momentum daripada pasar dunia untuk menaikkan nilai SRP tu. Jadi hari-hari, minggu-minggu, 2-3 hari ni SRP dia stabil lah dekat RM8. Jadi pada saya bagus untuk anda membeli SRP sebab dia stabil, dia tak ada macam demam ke nak turun RM7 lebih ke. Dia stabil ke situ. Jadi risikonya sama ada dia naik atau turun, itu je lah. Jadi kemungkinan anda rasa bosan duit anda tak bergerak, nak pindah ke tempat lain. Tengok Ethereum menaik melonjak-lonjak pula, mahal sangat tu. Satu, dalam main layan duit kripto ni, kita sebenarnya kena percaya kepada jumlah coin lah. Kita bukan percaya lah, kita lebih ke, kita punya goal adalah untuk apa ni, untuk mengekalkan jumlah coin yang kita pegang. Bukannya kita jual hari ni, besok beli balik tapi jumlah coin berkurang. Bukan macam tu. Kita tak tengok pada value sangat, kita lebih kepada mengekalkan jumlah coin. Contohnya anda asalnya ada 1000 coin, jadi anda jual balik sebab takut rugi. Tahu-tahu daripada 1000 coin anda hilang banyak coin, jadi 900 ke. Jadi sebenarnya kan ketahanan mental untuk memastikan anda punya coin tu pada angka 1000 tu memang satu cabaran yang besar lah. So saya nak bercerita kisah-kisah rakan saya yang main duit kripto ni. Memang ada wujud rakan saya yang panik macam ni. Ada seorang ni baru je nak main wang kripto. Saya suruh beli SRP dan saya suruh tahan sebulan macam tu. Dia kata dia boleh. Tapi malangnya sewaktu dalam perjalanan ke sebulan tu dia panik sebab dia tengok graf tu hari-hari dia panik, dia jual. Lepas tu dia pergi macam-macam lah exploration, pergi tukar kat coin yang rasanya perform tapi akhirnya tak perform, mengalami kerugian sewaktu conversion sebab panik. Jadi katakan lalas dia patah balik ke angka asal 1000 je. Selepas sebulan tetap balik. Sebenarnya tak rugi lah, tapi hilang keuntungan. So saya tanya balik dia, kalau maintain SRP, nilai SRP pada hari pertama yang dia labur tu, berapa nilai sekarang? Dia kata dekat 4000 kat 5000. Jadi sebenarnya ketahanan mental tu yang paling penting. Takut rugi. Sebab kita tengok chart tu lama-lama. Jadi untuk yang pertama kali nak main, contohnya Roy lah, kawan saya nama Roy ni Roy ni video untuk awak ni beli 1000 SRP pada harga RM8 sekarang. RM8,000 kan, gila lah, tak berani lah kan. Jadi saya tak saja 1000 lah, 100 lah, RM800. Beli, forget. Lepas tu datang balik selepas seminggu, tengok beranak tak 800 tu jadi berapa. Sekarang ni dah rugi lah. Sebab SRP dah mahal. Ataupun beli Dogecoin hari ni dengan RM1000, forget. Tengok next week. Saya cuma minta tahan nafsu menjual tu selama seminggu je. Jadi kalau kita tengok chart tu hari-hari, memanglah takut gila kan, duit tu berkurang lah. Jadi tengok time tengah tidur dia melonjak naik, time tu tak tengok pula kan, tahu-tahu naik senyum je. Jadi sebenarnya kena buang perasaan nak untung cepat. Goalnya adalah untuk mengumpul koin sebanyak boleh, dan kita percaya satu hari nanti Dogecoin tu akan mencecah 50 sen. Contohnya lah.
Dah 50 sen dah pun, 50 sen USD. Sekarang dia baru nak mencapai 20 sen USD. Jadi saya percaya hari tu saya dah beli dekat 57 sen, hari ni dah 70 sen dah. Saya pergi jual, silap saya bercakap pun tak sesuai bikin. Lepas tu saya rebuy balik. Dia tengah drop sekarang ni. Adakah saya panik? Taklah, biar je lah. Saya yakin dia akan pergi ke 50 sen USD satu hari nanti, bukan sekarang, satu hari nanti. Okey, apa lagi Ni lah kisah seorang lagi rakan saya yang tidak boleh saya nyatakan nama beliau, di mana pada tahun 2010 ke atas itu dia pernah beli satu biji Bitcoin. Ya, satu biji coin yang sekarang harganya RM300,000. Saya rasa dia beli kat Coinbase ataupun disimpan dalam email dia punya Bitcoin tu kan. Dia wallet dia dalam email. Dan dia lupa email mana yang diguna sebab terlalu banyak email. Dan dia dah mencuba 5 email, kat 4 email masih lagi tak jumpa lagi email mana yang menyimpan Bitcoin. Sampai sekarang dia tak jumpa-jumpa. Jadi saya minta rakan-rakan mendoakan rakan saya ni dapat jumpa email dia dan dapat claim Bitcoin beliau yang menilai hampir RM300,000 tu, supaya dia boleh belanja kita makan. Jadi kita ramai-ramai doakan supaya dia turun mimpi ke apa, ingat balik ke kat mana satu email je letak akses Bitcoin dia tu. RM300,000, tapi dia lupa kat mana dia letak. Ini pun semalam baru join grup saya dekat WhatsApp. Grup saya kat WhatsApp ni banyak grup kaki-kaki lumba kereta, small group je. Biasalah kaki lumba kereta ni, biasalah nak melabur, nak cari duit, nak sponsor kereta, nak pergi trade day semua kan. So melabur dalam wang kripto tu salah satu escape plan je lah. Grup kecil je lah. Jadi okay, sampai di sini saja celoteh saya tentang dunia, apa yang berlaku di dunia kripto sekarang ni. Kalau anda ada RM1,000, saya tak payah pening kepala, pergi saja daftar Binance, buka kad kredit anda, beli Dogecoin, lepas tu dah lupa kan, tak tahu je, biarkan sebulan. Boleh tak? Biarkan sebulan, turun macam mana pun biarkan sebulan, dan RM1,000 tu anda tak sayang. Boleh tak? Okey, sampai di sini saja. Saya tambahkan, saya nak buat warna jalan-jalan. Red set merah ni pun dah lama tak bergerak ni. Okey. Saya doakan rezeki anda murah hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.